kita mulakan suratul Anfal mulai daripada ayat 9. Saya ulang, suratul Anfal mulai daripada ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah di waktu tastaghisu, kamu minta pertolongan, Rabbakum, kepada Tuhan kamu. Fastajaba, lalu telah memperkenankan ia. Lakum, bagi kamu. Anni, bahawasanya aku. Mumiddukum, yang membantu kamu. Bi alfin, dengan 1000. Minal malaikati, daripada malaikat-malaikat. Murdifin, orang-orang yang beriring-iring. Ayat 10. Wama, dan tiada. Ja'alahu, telah menjadikan ia akannya. Allahu, oleh Allah. Illa, melainkan. Bushra, berita gembira. Walitatma'inna, dan supaya ia tenteram. Bihi, dengannya. Qulubukum, oleh hati-hati kamu. Wama, dan tiada. An-nasru, pertolongan. Illa, melainkan. Min, daripada. Indillah, di sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Azizun, amat gagah. Hakim, lagi amat bijaksana.
Biasanya mas mula. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah di waktu kamu minta pertolongan kepada Tuhan kamu. Fastajaba lakum. Lalu telah memperkenankan ia bagi kamu. Anni, bahawasanya aku tu Allah ya. Mumiddukum, yang membantu kamu. Bi'alfi, dengan 1000. Minal malaikati murdifin, daripada malaikat-malaikat yang beriring-iring. Bayangkanlah, ya, kalau ikutkan logik akal lah. 300 lawan 1000. Orang kafir 1000, orang Muslim 300. Ya, kalau nak dikira akal ni, Habil, orang Islam. Ya, mereka 1000. Ya, orang Islam hanya 300, jumlah 300 ni. Kalau di lapangan tu, sudah tentulah nampak sedikit sangat. Bandingkan dengan 1000. Jadi, ya, orang-orang anda sebagai seorang Rasul, dia diminta pertolongan daripada Allah. Allah turunkan, ya, bantuan, yaitu tentera yang tidak dapat dilihat. Itu para malaikat. Yang mana malaikat ini bukan sedikit, tapi dibagi 1000 malaikat yang beriring-iring, atau istilah berturut-turut. Peperangan Badar, ia membuktikan satu pertolongan yang jelas daripada Allah dan dapat dikenal oleh mereka, tentera-tentera yang memakai serban merah. Ya, katanya itulah malaikat yang membantu umat Islam memakai serban merah. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra, dan tiada telah menjadikan ia akannya oleh Allah melainkan berita gembira. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan supaya ia tenteram dengannya oleh hati-hati kamu. Ya, sudah tentulah bila dapat berita gembira, walaupun dia sikit, ia jadi bersemangat, kerana ya, Allah mendatangkan pertolongannya dengan menurunkan 1000 malaikat. Ya, apa tidak hati yang gundah gulana, ya, menghadapi musuh yang ramai. Ya, tapi ya, dengan kedatangan berita yang gembira ini menyebabkan bertambah tenteram hati-hati orang-orang mukmin, tentera mukmin, walaupun ia sedikit. Wa man nasru illa min indillah, dan tiada pertolongan melainkan daripada sisi Allah. Itulah pertolongan yang hakiki daripada Allah sendiri. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah amat gagah lagi amat bijaksana. Ya, itulah Allah SWT. Baik, kita boleh sambung lagi ayat seterusnya. Baik, ayat yang ke-11. Ingatlah di waktu. Yughashikum, ia melanda akan kamu. Ia melanda akan kamu. An-nu'as, mengantuk. Amanatan, sebagai satu keamanan. Minhu, daripadanya. Wa yunazzilu, dan ia menurunkan. Alaikum, atas kamu.
minas sama daripada langit. Ma'an akan air. Liyutahhirakum, supaya ia bersihkan akan kamu. Supaya ia bersihkan akan kamu. Bihi, dengannya. Wa yuzhiba, dan ia hilangkan. Ankum, dari kamu. Rijza, kotoran. Asyaitan, syaitan. Waliyar bito, dan supaya ia kuatkan. Dan supaya ia kuatkan. Ala, atas. Qulubikum, hati-hati kamu. Wa yusabbita, dan ia teguhkan. Bihi, dengannya. Al-aqdam, akan tumit-tumit. Baik, saya masuk mula ya. Iz yughashshikumun nu'asa amanatan. Ingatlah di waktu ia melanda akan kamu. An-nu'as, akan mengantuk. Amanatan, satu keamanan. Minhu, daripadanya. Selepas peperangan, mana dah habis pertempuran, maka tentera-tentera muslim ni mengantuk sangat. Ya. Macam kita lah. Kalau dah dia terlampau mengantuk, macam mana? Dapat tahan tak? Ya. Tak dapat nak tahan. Ya. Kalau mengantuk dah melanda, ya, susah nak tahan. Paling bahaya kalau kita bawa kenderaan, ya, mengantuk. Nak berhenti tempat jauh lagi. Ya. Jadi, ya, tak dapat apa nak tolong. Jadi, ya, itulah maknanya kalau berlaku atau melanda mengantuk. Tapi mengantuk ini diterangkan di sini ialah satu keamanan. Satu keamanan bagaimana? Sebab dah terlampau letih. Terlampau letih sangat. Ya. Dapat pula mengantuk, tidur. Ya. Bayangkanlah kalau seorang yang begitu letih, dia dapat tidur. Walaupun selelap sekalipun, kata orang. Bila bangun, dia akan rasa cergas semula. Tapi kalau dia dah letih tak boleh tak boleh tidur, maka badan kita menjadi lesu. Ya? Lesu dan letih. Jadi, ya, itu rupanya nikmat. Ya? Nikmat Allah telah berikan. Ada sifat mengantuk. Ya? Sebab itu, kalau kita boleh tidur lagi, boleh nyenyak lagi, itu maknanya nikmat belum dicabut oleh Allah Ta'ala. Ya, tapi kalau malam dah tak boleh nak tidur lagi, ya, terkebil-kebil, tak boleh nak tidur. Ini juga, ya, maknanya satu nikmat yang kita dah mula dikurangkan
kepada kita. Ya. Jadi ya, oleh itu ya, tidur itu ataupun mengantuk itu adalah satu nikmat. Itu dikatakan amanatan di sini. Nikmat. Ya. Tapi kalau asyik mengantuk, ya, itu dah jadi azab pula kat kita. Ya, nak lolap je, belajar lolap, itu lolap. Ya. Ya, tengok TV lolap. Ya. Jadi jadi penyakit pula kat kita. Ya. Asyik nak lolap. Ya. Macam itulah bahasa orang pilah. Ya. Kemudian ya setelah itu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an, dan ia menurunkan ke atas kamu daripada langit akan air. Jadi dalam keadaan yang begitu kotor dengan debu, dengan darah, ya, turun pula hujan setelah dapat tidur tadi, bangun hujan turun. Liyutahhirakum bihi, supaya ia bersihkan akan kamu bihi dengannya, wa yuzhiba ankum rijsas syaitan, dan ia hilangkan dari kamu akan kotoran syaitan. Ya. Jadi artinya dalam keadaan yang begitu kotor dengan dengan debu, dengan darah, ya, turun hujan, ya, maka bersihlah ya badan, ya, bertambahlah segar badan, ya, dihujani. Sebab ya bayangkanlah ya di tempat-tempat yang susah hujan seperti di padang pasir yang sukar hujan, ya, bila turun hujan itu bukan satu rahmat besar buat mereka. Nak mandi susah. Tapi bila turun hujan lebat, ya, maka ya bersih badan, bersih pakaian. Ya, bukan mudah untuk nak mandi. Ya. Jadi itu yang dikatakan ya, syaitan di sini kotoran syaitan. Ya, kita kena faham ya. Kotoran syaitan ini bukan yang dimaksudkan. Ya, hantu-hantu yang pahaman kita. Ya, hantu-hantu yang melekat kat badan, bukan. Ya. Syaitan ni dalam ya, bahasa Arab ialah gelaran. Ya, gelaran kepada kejahatan, satu. Ya. Satu kepada kejahatan. Yang kedua, gelaran untuk kotoran. Ya. Yang ketiga, gelaran untuk gangguan. Ya. Itu disebut sebagai syaitan. Sebab kita ni bila bahasa syaitan, kita mesti pandang hantu. Ya, bila sebut syaitan, dia hantu. Ya. Sebenarnya ya, syaitan ini adalah gelaran. Ya, gelaran yang saya katakan tadi. Contohnya, ya, gelaran untuk kotoran. Macam kita masuk tandas diajar dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ya, orang terjemah apa? Syaitan jantan dan syaitan betina. Ini terjemah syaitan tu, syaitan jantan dan syaitan betina. Ya, padahal ya, di situ yang dimaksudkan ialah khubus. Khubus ni mana kotoran lelaki. Khaba'is kotoran perempuan. Ya. Jadi tempat buang air itu tempat untuk pembuangan kotoran, baik lelaki ataupun perempuan. Ya. Jadi digelarlah di situ sebagai satu kotoran. Kita berlindung daripada kotoran. Kotoran tu ialah mengandungi hama. Maknanya kita tak tahu ya, ada hama-hama yang bahaya memercik kepada tubuh kita, pakaian kita. Kita tak tahu. Terutama di tandas awam, ya, yang berbagai-bagai manusia ya datang ke situ. Jadi masing-masing yang membawa hama yang kita tidak tahu. Jadi kita berlindung dengan Allah ya daripada kotoran itu ataupun hama itu. Tapi masalahnya ya orang terjemahkan hubus dengan khobais itu dijemahkan dengan syaitan jantan, syaitan betina. Ya, jadi menyebabkan budak-budak ni ya bila nak masuk tandas takut ada syaitan. Ya, ada psikologi itu dah ya tak kena. Menyebabkan budak-budak dah jadi takut kalau masuk. Masuk sendiri-sendiri, kat rumah pun kadang tak berani. Ya. Sebab apa dah diajar doa masuk tandas tu ada syaitan. Ada syaitan jantan, syaitan betina mandang je kat situ. Ya. Syaitan tu. Pandangan dia macam tu. Dia menunggu je kat tandas tu. Ya. Jadi ya, itu yang salahnya. Ya.
Sebenarnya gelaran syaitan tu gelaran kejahatan macam iblis. Kerana jahatnya iblis tadi, Allah pun gelarkan syaitan. Ya. Jadi untuk kotoran macam ni, kotoran ni pun adalah ya syaitan. Jadi kotoran juga dikatakan sebagai syaitan. Ya. Jadi kita kena fahamlah, syaitan tu bukan bukan makhluk atau objek, bukan. Ya, tapi dia perangai, bentuk. Ya. Untuk kejahatan, untuk kotoran, untuk benda-benda yang kotor, ya, semua disebut sebagai syaitan dalam bahasa Arab. Ya. Kita kena fahamlah. Ya. Sebab kita tahu makhluk kan ada 3 yang kita tahu atau yang wajib kita tahu. Malaikat, ya, jin, manusia. Mana ada makhluk nama syaitan? Ya, tak ada. Syaitan tu hanya gelaran. Ya, kalau jin jahat, syaitan. Kalau manusia jahat pun syaitan. Ya. Itu kita kena fahamlah tentang bahasa syaitan ni. Sebab ya, kadang dalam memahamkan syaitan ni kita fikir hantu. Ya. Ya. Itu yang salah. Ya. Baik, yang lagi waliyarbita ala qulubikum, dan supaya ia kuatkan atas hati-hati kamu, wa yusabbita bihil aqdam, dan ia teguhkan dengannya akan tumit-tumit. Maknanya bila dah kena hujan tu cergaslah. Ya, hati pun kuat. Ya. Tumit ni pendirian, ya. Tumit ni pendirian. Jadi kita kan berdiri di atas tumit. Artinya itu satu pendirian kita. Ya, maka tetaplah pendirian kita. Dan ya, hati pun yakinlah dengan kuasa Allah Ta'ala yang memberi pertolongan. Sebab itu peperangan Badar ni satu peperangan yang bersejarah. Ya, itulah semula-mula ya orang Islam dapat menakluki Mekah. Itu sejarah besar ya buat umat Islam, peperangan Badar tu. Sebab Mekah dapat kembali di tangan ya orang Islam. Memang orang Islam punya pun, bukan orang kafir punya. Ya. Orang kafir yang merosakkan kedudukan di Mekah. Jadi hakikatnya asalnya daripada Nabi Ismail, Ibrahim, ya, daripada tangan-tangan yang suci, tapi dikuturi oleh mereka. Ya. Baik, ya, saya nak terangkan dulu sebelum kita sambung sedikit lagi. Kita tengok dalam perkataan yang huruf lam ni. Ya. Kita tengok daripada bawah, daripada ayat 11 daripada bawah. Kita jumpa perkataan liyarbito. Cuba tengok, liyarbito. Lam ni maknanya supaya, bukan makna bagi. Nak kenal dia supaya tu, ya, fi'il depan tu fi'il mudhari' namanya. Yarbito. Ya, ia kuatkan. Jadi lam tu lam supaya ia kuatkan. Jadi lam ni namanya tulis lam kai. Nama lam dia lam kai. Ya, kaf ya, kai. Ya. Lam kai ni maknanya supaya. Kemudian kita tengok lagi lam supaya ni pada ayat yang 11 juga, naik ke atas sikit. Liyutohiro. Liyutohiro. Tandakan tu. Lam tu. Lam tu namanya lam kai. Supaya. Ya. Selain daripada kita kenal dia lam kai ni depannya fi'il, iaitu fi'il mudhari' depannya. Kemudian lepas lam ni, ya, isim fi'il tu berbaris atas. Liyutohiro, ro tu baris atas. Macam tadi yarbito, to baris atas. Macam tu. Ya. Baik, lagi kita cari lagi lam kai ni. Ya, ayat 10. Naik ke atas lagi, ayat 10. Tengok perkataan litatma'inna. Litatma'inna. Sebab kita jumpa ni banyak ni, supaya jadi panduan bagi kita. Litatma'inna tu lam kai namanya. Supaya ia tenteram. Jumpa tak? Ayat 10. Cari, ya. Litatma'inna. Lam tu lam kai. Ya. Tetapi, ya, kalau lam tu, ya, lam tu depannya isim. Contoh ayat 9, ya. Ayat 9.
Ayat 9 tu perkataan lakum, bagi kamu. Lakum. Lam tu tu bukan lam kai, maknanya bagi. Tu namanya lam jar. Jim alif ro. Jar, nama lam tu. Ya, maknanya bagi. Ya. Belakum bagi kamu. Jadi lam jar ni depannya isim. Isim tu nama lah. Itu lam jar untuk isim, tapi lam kai untuk fi'il. Fi'il mudhari. Ya. Okey, nampak ya? Itu lam. Jadi kita jumpa lam kai dengan lam jar. Baik, sama lagi ya. Ayat selanjutnya. Ingatlah di waktu. Ingatlah di waktu. Yuhi, ia wahyukan. Ia wahyukan. Ilal Rabbuka, oleh Tuhan engkau. Ilal malaikati, kepada malaikat-malaikat. Anni, bahawasanya aku, ma'akum, bersama kamu. Fasabbitu, maka tetaplah. Fasabbitu, maka tetapkanlah. Maka tetapkan olehmu. Maka tetapkan olehmu. Dalam bracket teguhkan. Dalam bracket teguhkan ya. Allazina, akan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Sa'ulqi, bakal aku letakkan. Fi qulubi, dalam hati-hati. Allazina, orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Ar-ru'bah, akan ketakutan. Fadribu, maka nanti ya, bahasakan. Maka pukullah olehmu. Fauqa, atas. Al-a'nak, akan tengkuk-tengkuk. Atau bahasa lain leher ya. Tengkuk-tengkuk ataupun leher. Wadribu, dan pukullah olehmu. Minhum, daripada mereka. Kulla banan, tiap-tiap ujung jari. Kulla, tiap-tiap, banan, ujung jari. Baik, saya masuk mula. Ingatlah di waktu. Yuhi rabbuka ilal malaika. Wahyukan oleh Tuhan engkau kepada malaikat-malaikat. Anni ma'akum, bahawasanya aku bersama kamu. Maknanya Allah bersama malaikat.
Fasabbitul ladzina amanu. Maka tetapkan akan orang-orang yang telah beriman mereka. Atau bahasa lain, maka teguhkanlah olehmu akan orang-orang yang telah beriman mereka. Mana Allah perintahkan malaikat supaya meneguhkan jiwa orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru. Bakal aku letakkan dalam hati-hati orang-orang yang telah kafir mereka ar-ru'ba, akan ketakutan. Maknanya Allah akan letakkan atau masukkan sifat takut dalam hati orang-orang kafir. Walaupun mereka ramai, tapi kalau hati dah jadi gemetar, takut, ia tidak ada artinya. Macam terkadang seseorang tu badan besar, tapi hati kecil. Bahasa kita, hati kecil, badan je besar, hati kecil, hati penakut. Macam tu. Orang kecil, tapi dia berani. Kan ada beza. Allah sudah masukkan perasaan takut ini kepada hati-hati, ke dalam hati-hati orang kafir. Walaupun mereka ramai, tapi mereka dah rasa ketakutan. Memandang orang Islam tu, dipandangnya semacam. Maknanya keberanian tu dia semacam, sehingga mereka rasa benar-benar takut. Fadribu fauqal a'naq. Maka pukullah olehmu atas tengkuk-tengkuk ataupun lele. Maknanya pada masa itu, pukul ni sudah tentulah dengan bahasa lain kita boleh maksudkan pancung. Macam tu. Pukul dengan arti maksud pancung. Jadi pancunglah tengkuk-tengkuk mereka atau leher-leher mereka. Mereka sudah ketakutan. Wadribu minhum kullabanan. Dan pukullah olehmu daripada mereka akan tiap-tiap ujung jari. Mungkin kalau pukul ni kita boleh letakkan yang kedua ni dengan maksud potonglah. Dan potonglah olehmu daripada mereka tiap-tiap anak jari. Maknanya mereka dah tak boleh nak pegang apa. Jadi pada masa itu, bunuhlah mereka sungguh-sungguh dalam peperangan. Mereka sudah takut. Baik kamu pancung leher mereka ataupun potong jari-jari mereka. Macam itulah bahasanya. Jadi ramainya mereka, tapi dalam keadaan yang gemetar, takut, tidak ada artinya. Ini Allah nak bagi pertolongan kepada orang-orang Muslim pada peperangan Badar. Baik, sambung lagi. Zalika itu bi'annahum, dengan sebab bahawasanya mereka syaku, telah menentang mereka, Allah akan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, waman, dan barang siapa, yusyakiki, ia menentang, Allah akan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, syadid, bersangatan, al-iqab, seksaannya. Ayat 14. Zalikum, yang demikian itu. Fazuquhu,
maka rasakanlah olehmu akannya. Maka rasakanlah olehmu akannya. Wa anna, dan bahawasanya lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir. Li ni mana bagi ya? Bagi ni namanya lamjar. Lamjar ya. Depan dia isim kafirin ya, ini lamjar namanya. Azab annar, neraka. Baik, saya masuk mula. Zalika bi'annahum syaqullaha wa rasulah. Itu dengan sebab bahawasanya mereka telah menentang mereka akan Allah dan Rasulnya. Ya, macam mana kerasnya mereka menentang ya Allah dan Rasulnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menentang Rasul. Ya, mereka bermesyuarat sampai peringkat mereka mau bunuh Rasul, iaitu Rasul hijrah ke Madinah. Apa sebabnya? Sebabnya begitu keras mereka menentang Rasulnya. Mereka nak bunuh Rasul Allah. Ya. Sampai dikepung rumah Rasul. Nak bunuh Rasul. Jadi ya, dengan peperangan Badar itu adalah azab buat mereka. Mereka hilang kuasa, ya, hilang kedudukan, hilang kesenangan mereka. Ya. Mereka berjumpa dengan Allah dalam keadaan kufur. Itulah sebabnya ya, mereka ya, Allah azab mereka dengan peperangan Badar tadi. Sebabnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqiqillaha wa rasulah, dan barang siapa yang menentang akan Allah dan Rasulnya, fa innallaha syadidul iqab, maka sungguhnya Allah bersangatan seksaan. Artinya, barang siapa ni, mana barang siapa ni bukan hanya orang kafir zaman Nabi. Siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, ya, dia akan menerima azab yang bersangatan daripada Allah. Ya. Zalikum, yang demikian itu, fazuquhu, maka rasakanlah olehmu akannya. Rasakanlah azab itu. Wa anna lil kafirina azaban nar, dan bahawasanya bagi orang-orang yang kafir azab neraka. Maknanya di dunia mereka sudah diazab ya dengan pedih. Ya, di akhirat mereka akan masuk dalam neraka. Inilah akibat daripada menentang Allah dan Rasulnya. Allah ya wajibkan peperangan. Ada peperangan, itu peperangan Badar masa itu. Itu yang membuka artinya Islam bertambah terserlah dengan mendapat bumi yang suci itu kembali kepada tangan yang suci, iaitu orang-orang Islam. Maka bersihlah bumi Mekah daripada segala kotoran-kotoran berhala. Baik ya, sampai situ dulu. Untuk Al-Quran, kita sambung pula dengan lanjutan pelajaran kedua, iaitu Saraf. Kita boleh buka Saraf. Sekejap ya, saya buka mic dulu. Okey. Kita masuk bilangan berapa ni? Saraf. 28. 28. Yang lain ya, cuba semak 28, latihan 28. Latihan 28 ini tasriful mudha'af yang dibagi contoh. Babnya bab fa'ala yufa'ilu, 4 huruf ya, fa, ain, lam.
Ada sabdu tu menunjukkan dua. Jadi fa'ain ain lam fa'ala. Contoh qallala yuqallilu taqlilan qallilatu qallil muqallilun muqallalun 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 qullila yuqallalu. Manis sedikit kan. Baik, tamrin 28. Mim ro ro marra. Cuba buat mudhari'nya. Marra mudhari'nya apa? Yumi ha? Marrara yumarriru. Yumarriru. Masdarnya apa? Tamriran. Tamriron. Tamriran. Amar dia Tamriran ke tamriru? tamriron. Tamriran. Ikut taklilan. Ikut contoh. Yang ni bagi. Ya, masdar bagi atas ya. Baik, kalau amar? Marir. Nahi? Marir. Latu marir. Isim fa'il? Mumarrirun. Isim maf'ul? Mumarrarun. Ya, makan zaman. Murarrarun. Madi majhul. Murriro. Mudhari' majhul. Yumarraru. Maknanya pahit. Ya, pahitkan. Pahitkan. Nombor 2, mim dal dal. Mad dada. Maknanya memanjangkan. Mad dada mudhari'nya? Yumaddidu. Masdarnya? Tamdidan. Amar? Maddid. Nahi? La tumaddid. Isim fa'il? Mumaddidun. Isim maf'ul? Mumaddadun. Ingat tak mumaddadun? Mumaddadun kita jumpa dalam Quran apa? Mumaddadah. Mumaddadun muzakkar. Mumaddadah muannas. Ya. Dalam Quran surah ya yang kita baca wailul likulli humazatil lumazah. Ya, fi amadim mumaddadah. Pada tiang-tiang palang yang memanjang. Maknanya dalam neraka tu ya ada tiang-tiang palang yang memanjang macam kita salai daging. Macam itulah. Ya. Nauzubillah. Ya. Dalam neraka tu. Ya. Itu namu mad dadah. Ya. Bukan isap dadah. Ya. Bunyi dadah juga bukan isap dadah. Ya. Jadi mumaddah tu mana yang memanjang. Ya. Okey, isim fa'il isim makan zaman. Mumaddadun. Okey, madi majhul. Muddida. Mudhari' majhul. Yumaddadu. Okey, nombor 3, khafafa. Tadi mana memanjang ini meringankan. Selalu orang sebut dalam kitab fiqh najis muhaffafah. Najis yang ringan. Ya, okey. Khaffafa mudhari'nya? Yukhaffifu. Masdarnya? Takhfifan. Amar. Khaffif. Nahi. La tukhaffif. Isim fa'il. Mukhaffifun. Isim maf'ul. Mukhaffafun. Makan zaman. Muhaffafun. Madi majhul. Khuffifa. Mudhari' majhul. Yukhaffafu. Nombor 4 ya khassat. Khassasa. Mana tentukan.
kita selalu sebut perkataan khusus. Khusus, tentu. Dah tentu dah. Dah khusus, tentu. Baik, khassasa mudhari'nya. Yukhassisu. Yukhassisu masdarnya. Takhsisan. Tahsisan. Ya, amar. Khassis. Khassis. Nahi. La tukhassis. La tukhassis. Isim fa'il. Mukhassisun. Mukhassisun. Isim maf'ul. Mukhassisun. Mukhassasun. Makan zaman. Mukhassisun. Mukhassasun. Mukhassasun. Madi majhul. Khussisa. Mudhari' majhul. Mukhassasun. Yukhassasu. Okey, nombor 5. Ammama mana umum, mengumumkan. Cuba buat madi mudhari' masdar. Yu'ammimu. Sebut madi dulu. Madi dulu sebut. Sebut daripada madi dulu. Ammama sebut. Yu'ammimu ta'miman. Ya, ammama yu'ammimu ta'miman. Amar nahi. Ammim. Ammim la tu'ammim. Isim fa'il, isim maf'ul. Mu'ammimun, mu'ammamun. Makan zaman. Mu'ammamun. Mu'ammamun, mu'ammamun. Madi majhul, mudhari' majhul. Ummima yu'ammamu. Okey. Nombor 6. Rodaldal, roddada. Mana mengulang-ulangkan. Buat madi mudhari' masdar. Bunyikan madi dulu. Roddada sebut semula. Yuraddadu tardidan. Ya, roddada yuraddidu. Yuraddi ya, bukan yuraddidu tardida. Amar nahi. Raddid. Raddid la turaddid. Isim fa'il, isim maf'ul. Muraddadun. Makan zaman. Muraddadun. Ya, madi majhul. Mudhari' majhul. Ruddida yuraddadu. Ya. Itu tasrif untuk mudha'af. Jadi sekarang ni cuba letak makna. Ya, letak makna mengikut wazan. Contohnya mengumumkan, nombor 5. Mengumumkan. Kalau madi apa? Telah Telah mengumumkan ia. Kalau mudhari'? Ia mengumumkan. Kalau masdar? Pengumuman. Kalau amar? Umumkanlah engkau. Umumkanlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau mengumumkan. Kalau isim fa'il? Yang mengumumkan. Kalau isim maf'ul? yang diumumkan. Makan zaman. tempat mengumumkan. Masa mengumumkan. Okey, madi majhul.
telah umumkan ia. Telah diumumkan ia. Mudhari' majhul. Ia diumumkan. Ia diumumkan. Alhamdulillah. Ya, mumtaz. Dan akan datang. Excellent, excellent. Sok sendiri Ustaz. Akan datang Tamrin 29, Tasriful Misal. Saya dah hantar dalam grup. Ya, tengok. Dan contoh yang dibagi ialah wassala yuwasilu tausilan. Dan ada latihan, 6 latihan yang perlu diselesaikan mengikut contoh yang diberi. Ya. Sekurang-kurangnya letaklah satu makna yang lengkap, yang macam tadilah. Kalau madi maknanya macam ni, mudhari' macam ni. Biasakan. Ya, supaya seiring dengan sebutan wazan dengan makna. Ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini. Mana yang tak dapat hadir, boleh tengok rakamannya nanti. Surakallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ya. Kalau ada pertanyaan ya. Syukran Ustaz. Kalau tak ada, itu sajalah. Kita jumpa lagi semua insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Baik semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Hai Kak. Aduh. Kak Alimah. Nanti saya PM Kak Alimah. Okay, Assalamualaikum.